من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Salah. Baik, Kitab Salah itu masuk perbahasan baru, iaitu perbahasan bab semayang. Semayang, apa maksud semayang? Semayang daripada sudut lughah bermakna ad-du'a bil khair, doa hak baik. Adapun daripada sudut istilah, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Ini ta'rif ulama mutaakhirin. Adapun ulama ta'rif Imam Rafi'i bawa, Imam Rafi'i sebut ta'rif aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syurutil makhsusah. Cuma ulama mutaakhirin meletakkan ghaliban sebab bila guna ghaliban ni maka dia akan masuk juga sekali semayang-semayang orang hak sakit, orang hak tak boleh nak bangun. Sebab orang tak boleh nak bangun semayang dalam keadaan guna mata ataupun guna hati. Ketika itu tidak ada af'al, tapi dihukumkan semayang ke tak? Dihukumkan semayang kok. Ataupun semayang orang bisu, tidak ada aqwal, tapi dihukumkan semayang, sebab tu digunakan kalimah ghaliban. Namun ghaliban ke bisyurutil makhsusah ke, hanya khilaf pada istilah sahaja, maksud sama je. Yalah, baik je. Tajibus salatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Baik, maka sini nak terang awal-awal sekali nak cerita tentang syarat wajib salat. Syarat wajib salat dia kata benda tajibus salatu, maka wajibnya semayang ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Walaupun sirah di sini gunakan lafaz orang lelaki tapi orang perempuan masuk sekali, muzakkar tapi muannas masuk sekali. Sebab kita pernah bahas sekali hari itu pada pengajian risalah jamiah, bila khitab itu dipakai dengan khitab muzakkar, muannas masuk sekali, melainkan ada dalil lain yang mengeluarkan muannas daripada khitab tersebut. Baik, syarat pertama mesti orang Islam. Syarat kedua pula baligh. Kita sebut dah baligh, dia ada salah satu daripada tiga. Baligh sama ada baligh dengan umur, yakni umur 15, ataupun tubik darah haid bagi perempuan ketika umur 9 tahun, ataupun keluar mani bagi lelaki ataupun perempuan ketika umur 9 tahun. Yakni kalau kita faham di sini muslimat, umur baligh hanya di antara 9 hingga 15 sahaja. Pada mazhab Syafi'i, kita jangan ambil mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, umur baligh hanya di antara 9 hingga 15. Sebelum 9 tahun, mustahil dia baligh. Selepas umur 15, mustahil dia tak baligh. Umur baligh hanya antara 9 hingga 15. Aqilin, berakal, maka keluar orang gila. Tahirin, suci. Di sini dia sebut 4 syarat. Di sana ada sebahagian ulama menambah 2 lagi syarat. Iaitu syarat benda pertama, yang kelima, iaitu salimul hawas, sejahtera panca indera. Maksud apa sejahtera panca indera? Yakni ketika mana dia itu sudah balik, dia salimul hawas, yakni sejahtera panca indera mata dan telinga sekaligus. Adapun sekiranya tak sejahtera, yakni tidak dapat melihat dan tidak mendapat mendengar sekaligus, maka ketika itu kata para ulama, dia ni tidak diwajibkan, tidak dihukumkan mukallaf. Adapun kalau tak sejahtera salah satu, contoh pekak tapi mata tengok, ataupun mata buta, telinga boleh dengar, maka ketika itu ulama kata masih lagi mukallaf. Dia mesti dua-dua sekaligus. Ana cakap dengan orang bidang perubatan. Orang perubatan kata masalah panca indera dengan mata dengan telinga tak boleh dengar sekaligus, benda ni agak mustahil dalam bidang perubatan. Tapi fiqh menghukumkan demikian. Baik, jelas. Sebab apa? Kerana ulama kata mesti sejahtera dulu. Sebab ni 2 alat untuk mendapat ilmu.
Bila dua ni tak ada, maka macam mana dia nak dapat idrak ketika itu? Yang keenam syaratnya sebahagian ulama tambah lagi, iaitu bulughud dakwah, sampainya dakwah. Sekiranya tidak sampai dakwah di kawasannya, maka dihukum bukan dia orang yang mukallaf. Itulah. Sambung. فلا قضاء على كافر إلا المرتد. Maka tidak wajib qada di atas orang kafir. Bila dia masuk Islam. Orang kafir bila dia masuk Islam, sembahyang hak dia ditinggalkan ketika dia kafir dahulu, tidak wajib dia qada. Illal murtadda, melainkan orang yang murtad. Orang murtad sepanjang tempoh dia murtad. Yakni apa maksud murtad? Asalnya Islam, kemudian murtad. Berbeza dengan kafir asli. Memang sejak kecil dia kafir. Maka ketika itu orang kafir, dia ni kata para ulama, orang kafir dia tak wajib qada. Ada pun orang murtad wajib qada. Jelas muslim-muslimat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai orang jadi persoalan. Kita pernah bahas hari itu sekali masa pengajian risalah jamiah. Orang kafir, kalau kita mengaji usul fiqh, orang kafir juga kena khitab Allah atas qaul mu'tamad. Sebab apa? Dalil dia, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Cuma kata para ulama, orang kafir di sini dia tidak wajib untuk kerajaan Islam tekan dia untuk sembahyang. Tapi dia akan diseksa di hadapan Allah kerana tidak sembahyang. Jelaslah. ولا على صبي ولا حائض ونفساء. Dan juga tidak wajib ke atas budak-budak, sabi, kanak-kanak yang belum balik. Adapun kanak-kanak yang belum balik tidak wajib sembahyang. Tapi sah ke tak sembahyang, sah ataupun tidak sembahyang kanak-kanak melihat pada dia ni mumayyiz ataupun tidak. Sekiranya dia sudah tamyiz, sekalipun dia tidak wajib sembahyang, sah dia sembahyang. Sekiranya belum balik, lagi belum mumayyiz, maka sembahyangnya tidak sah, bahkan tidak wajib, bahkan tidak sah. Yalah. Wala haidin, dan juga tidak orang yang mengalami haid, wan nufasa, dan juga orang yang nifas. Bahkan mereka ini tidak wajib qada. Bahkan ada sebahagian ulama kata haram dia qada dengan niat qada sembahyang ketika haid dan nifas. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian ulama kata makruh. Berlaku perselisihan di kalangan para ulama. ولا مجنون إلا المرتد. Dan tidak wajib juga orang yang gila untuk qada sembahyang. Sebab apa? Syarat wajib sembahyang iaitu aqilin, orang berakal. Maka orang gila tak wajib qada, melainkan illal murtadda, melainkan orang murtad. Dia murtad, lepas tu ia gila. Dia murtad, bulan 1 dia murtad, bulan 2 gila, bulan 3 tu dia baik, bulan 4 dia masuk Islam. Baik. Adakah ketika bulan 2 hak dia gila tu dia tak wajib qada? Tak. Dia tetap kena qada. Sebab dia murtad dalam tempoh gila tu. Faham? Adapun kalau dia gila dulu, lepas tu dia declare dia murtad, hak tu tak ambil hukum. Sebab orang gila tidak ada hukum kat tahir. Jelas tak? Berbeza. Dia murtad dulu baru dia gila. Hak tu wajib qada. Adapun kalau gila dulu, lepas tu dia declare dia murtad, hak tu tak ambil hukum. Sebab orang gila tak ada hukum. Jelas? Dia berbeza, jangan salah faham. ولا على مغمى عليه إلا السكران المتعدي بسكره. Baik. Wala 'alal mughma 'alaihi, dan juga tidak di atas orang yang pitam. Orang pitam tidak wajib qada. Mughma 'alaihi ni orang pitam lah. Orang pitam tak wajib qada. Illa, melainkan, yakni benda wajib qada sukranal muta'addi bisukrihi. Orang yang mabuk dengan yang muta'addi ni, yang disengajakan mabuknya. Yang maksud mana? Dia tahu dah kalau makan tu menyebabkan mabuk. Bukan salah makan. Kalau salah makan lain. Ingatkan air, kalau orang Terengganu panggil tu, orang panggil luar panggil mana? Niga. Air niga, ingatkan air niga tu okey lagi. Maka dia pun minum lah. Ingatkan okey, rupa-rupanya tengah pening. Minum, mabuk, tak tahu. Tapi kalau tahu dah, maka tetap lah. Jelas. Ana pun orang luar panggil, tak panggil tu. Orang luar tu ni air mabuk kan. Ana pergi ceramah di Kedah. Orang
buka puasa nak minum air tuak. Kata air tuak ada. Air tuak sedap awak buka. Itu sedap bahang tuak kok. Oh, tuak sedap. Rupa-rupanya tuak hak mabuk. Kita orang Terengganu, tuak-tuak ni air nira lah. Tuak dengan nira, dia itu benda dalam mantik faham dah. Mutaradif ke tabayun. Tamam. ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بها ل7 وضربه عليها ل10. Baik, maka wajibu dan wajib alal wali, di atas wali. Wali di sini sama ada mak ayah. Dia mula-mula wali ni ayah. Lepas tu ataupun toki. Kalau ayah tak ada, toki tak ada, maka orang hak terima wasiat. Hak wasiat jaga. Kalau tak ada agak, maka orang hak bertanggungjawab lah. Maka orang hak jaga, mudah kiranya kita sebut orang yang jaga budak tadi. Wasayyidi, dan juga tuannya. Ni masalah bagi hamba. Amrus sabi al-mumayyiz, suruh kanak-kanak yang sudah mumayyiz biha ay bisalah, dengan semayang li7, ketika umur dia 7 tahun. Yakni benda, bila budak tadi umur dia 7 tahun, hal keadaan dia sudah mumayyiz, maka dia kena suruh semayang. Tapi kata sebahagian ulama, sebelum dia suruh semayang, ketika umur 7 tahun ni dia kena suruh semayang. Sebelum umur 7 tahun tu ada dah kewajipan wali sebenarnya. Apa kewajipan tu? Iaitu kewajipan ajar dia kenal Nabi dan sayang Nabi. Sebagai ulama ia tambah. Dia kata sebelum umur 7 tahun tu kena ajar dah sayang Nabi, kenal Nabi, kemudian nak kenal Allah. Dia kena ajar dah selo-selo tentang akidah. Ni kata para ulama. Dalam Manhajul Qawim sebut, dalam Fathul Mu'in pun sebut. Yalah. Wa darbuhu, dan memukulnya alaiha, di atasnya, li10, ketika umur 10. Maksud dia, apabila umur 7 kena suruh semayang. Umur 10 kalau tak semayang lagi kena pukul. Sebab apa? Kerana Nabi sebut muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'u li10. Inilah hadis ni riwayat Imam Abu Dawud. Semua. فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء. Baik. Hak ni masalah baru. Masalah muda sekarang ni. Ia nak cerita pula kalau terangkat manik. Terangkat manik. Ia kata mana? Wa idza balagha sabiyyu, jika balinya kanak-kanak. Au afaqal majnuni awil mughma alaihi, ataupun terangkatnya gila ataupun pitan. Au aslama kafir, au aslama al-kafir, ataupun Islamnya hak kafir. Wa au tahurati haidu awin nufasa, ataupun yang suci orang haid ataupun nifas. Maksud dia, mudah kesimpulan dia kita buat mana? Yakni terangkat manik. Sebab belum balik, manik wajib semayang. Majnun, manik wajib semayang. Kafir, manik wajib semayang. Haid nifas, manik wajib semayang. Maksud dia, terangkat manik. Terangkat manik benda? Qabla خروج الوقت ولو بتكبيرة وجب القضاء. Maka dia kata benda, terangkat manik-manik tadi tu qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Keluar waktu tadi lama mana? Walau bitakbiratin, walaupun sekadar-kadar satu takbir. Yakni dengan takbiratul ihram. Hak ni pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Adapun jumhur para ulama mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lau adraka raka'ah adraka salah. Sekiranya dia dapat satu rakaat maka dia dapat semayang. Ya, majoriti para ulama dia mensyaratkan mendapatkan satu rakaat. Ada hadis lain kata sekadar mendapatkan sujud. Namun yang mu'tamad pada mazhab Syafi'i, walaupun mendapat qada-qada satu takbiratul ihram, wajib al-qada, wajib diqada. Maksud mana?
Tapi dia ada syarat. Bisyarti baqa'is salamati minal mawani'. Dengan syarat, adakah semata-mata dang takbir tak diwajib lalu? Tak. Dengan syarat kekalnya sejahtera daripada mawani'. Mawani' ni perkara-perkara yang menghalang. Mana perkara-perkara yang menghalang? Majnun, mughma alaih, kafir ataupun haid ataupun nifah, biqadri dengan qada ma yusa'u taharata wassalah, barang yang lapang, yang mampu, yang senggang suci dan juga semayang. Maksud mana gini, dia kata para ulama dia masuk waktu semayang, dia gila, contoh dia gila lepas tegak baik, berobat semua baik jadi sejahtera mula. Bila sejahtera mula, akhir waktu dia pun nak semayang tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan mari nifah, mari haid, yang mana dia antara baik gila dia tu kepada dia ni nak semayang kepada haid, baik gila kepada haid dia 4 minit je. Maknanya 4 minit ni kurang daripada 4 minit, contoh 2 minit je, maka dang dia nak taharah dan nak takbiratul ihram, maka ketika itu ulama kata gugur kewajipan qada dia. Jelas? Takbir dia semata-mata ke salat berapa? Dah. Dia waktu takbiratul ihram, syarat masa tu, yakni sekiranya ada datang manik lain. Faham ke tak? Dia masalah kalau tak ada manik, contoh dia suci haid, pukul Zuhur pukul katakanlah Asar pukul 4, dia suci haid pukul 3.58, 2 minit. Maka ketika itu dan kedak ia takbiratul ihram, dan maka ia wajib lah. Lainlah kalau hak tu masalah keluar waktu, hak ni sekiranya datang manik, bukannya keluar waktu mari haid dak timbul, ni syarat ni sekiranya mari manik. Faham ke tak? Kalau mari manik barulah suci dan juga salat. Faham? Sebut takbir ni. Takbir? Suci, taharah dan takbir ihram. Alal juz'i lah, tapi naknya kulli. Yalah. بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معها بشرط السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة. Baik, masalah baru pula. Wayajibu dan wajib qada'u ma qablaha, qada barang yang sebelum daripadanya, in jumi'at ma'aha, sekira-kira boleh dihimpunkan bersamanya. Maksud mana? Semayang tak boleh jamak. Semayang asar boleh jamak dengan zuhur. Maka sekiranya kita suci di waktu asar, maka wajib qada zuhur. Faham? Wajib qada zuhur. Kalau suci di waktu isya, maka wajib qada maghrib. Berbeza dengan masalah sekiranya suci di waktu maghrib. Wajib tak qada asar? Tak wajib. Sebab apa? Sebab tak boleh jamak. Ataupun suci di waktu zuhur, wajib tak qada subuh? Tak wajib. Sebab tak boleh jamak. Yakni boleh jamak, in jumi'at, sekira-kira boleh himpun, ma'ha bersama dengan waktu tadi. Bisyarti, dengan syarat dia salamati minal mawani qadra fardaini wa taharati, seqada-qada dengan syarat selamat daripada perkara-perkara yang menghalang, qada 2 semayang dan taharah. Maksud mana? Dia suci di waktu asar. Bukan suci, dia baik daripada gila di waktu asar. Dia pun nak semayang lah. Semayang asar dan semayang zuhur, sebab boleh himpun. Dia pun nak semayang zuhur dan nak semayang asar. Baru je taharah, dia sudah taharah, contoh katakanlah taharah 4 minit, mandi apa semua. Gila mana ada mandi, semayang wuduk lah. Dia tak mandi bukan wajib. Dia wuduk sekejap, lepas tu semayang, lepas tu kita hipunglah belaka. Wuduk, semayang zuhur, semayang asar, kita letak berapa minit? 10 minit. Tak apa. 7 minit lah, kita letak 7 minit.
7 minit. Tak apalah, tak 7 minit. Tapi dia baik gila, tiba-tiba mari haid. Jarak mana? 5 minit je. Maka ketika itu tak wajib qada. Jelas? ولو جن أو حاضت أو أغمي عليه أول الوقت وجب القضاء إن مضى قدر الفرض مع الظهر إن لم يمكن تقديمه. Baik. Masalah baru pula. Ni tadi dia bahas masalah datang hilang terangkatnya manik di akhir waktu. Tadi dia bahas qabla khurujil waqti walau bitakbirati. Hak tu di masalah dia datangnya manik di terangkatnya manik di akhir waktu. Baik. Hak ni masalah baru pula. Masalah apa? Masalah datang manik di awal waktu. Kalau datang manik di tengah-tengah waktu, hak tu selesai masalah. Faham? Hak ni dia masalah datangnya manik di awal waktu. Tadi terangkat manik. Asalnya dia tengah haid. Tengah haid, tiba-tiba suci. Hak tu kita sebut dah. Walau bitakbiratil ihram. Faham? Ada pun masalah, dia asal suci. Tiba-tiba mari haid. Mari nifas. Baik. Macam mana masalah? Walau junna, sekiranya dia gila, au hadat, ataupun dia haid, au mughmiya alaihi, ataupun dia pitam, awal waqti, pada awal waktu, wajabal qada, wajib qada. Bila wajib qada? Ada syarat. Syarat dia apa? In mada, sekira-kira ada tempoh, qadrul fardi, qada waqt fardu ma'a tuhri, bersama dengan suci. Tapi syarat suci tadi illam yumkin taqdimuhu, sekira-kira suci tadi tak dapat didahulukan. Maksud mana? Gini. Dia suci yang tidak dapat ditakdimkan ni masalah dia. Masalah tayammum, masalah orang puang istihadah, ataupun masalah salisul baul. Hak ni kan dia kena wudu ataupun tayammum dalam waktu. Adapun hak lain tak ada masalah. Maka sekiranya dia orang hak biasa, maka kalau biasa dia kena ambil qada waktu semayang je, bukan waktu suci. Faham? Waktu bersuci. Sekiranya orang biasa, kalau orang yang da'imun hadah, maka dia kena wuduk dalam waktu, maka waktu dia kena ambil. Baik, kita ambil satu-satu. Orang yang dia ni orang biasa, maka dia kena ambil qada semayang. Semayang mana? Baik. Contoh asal dia suci. Masuk waktu pukul 1. Dia kata, relax dulu. 1:05 dia masuk tanda haid keluar. Maka baik, dalam tempoh 5 minit daripada pukul 1 masuk waktu hingga 1:05, dalam tempoh 5 minit ni jangan kira azam. Dalam tempoh 5 minit ni dan kedok dia sempurnakan salat daripada takbir sampai ke salam. Daripada takbir hingga ke salam. Dan kedok bila maka ketika itu bila suci haid ataupun terangkat gila dia, wajib dia qada. Jelas? Adapun sekiranya orang salisul baul, tengah salisul baul tiba-tiba gila, ataupun dia ini istihadah cukup dah 15 hari suci haid, maka ketika itu dia tak boleh ambil waktu semayang je, kena tambah sedikit waktu untuk dia bersuci. Taklah waktu suci 3 minit, jadi 4 tambah 3, 7 minit. Sekiranya daripada masuk waktu sehingga datang haid dia lebih daripada 7 minit, maka ketika itu wajib dia qada. Tapi kalau kurang, tidak wajib dia qada apabila terangkat manik lagi. Jelas? Baik, kesimpulan dalam masalah ni. Aku jadi pening, kita kena simpulkan masalah ni. Gini, masalah ni mudah je. Masalah dia mana? Masalah sekiranya manik datang di awal waktu. Asalnya dia ni orang yang wajib mencukupi syarat. Tiba-tiba datang manik di awal waktu. Maka kata para ulama, mestilah daripada masuk waktu sehingga datang manik tidak lebih daripada waktu sekurang-kurang semayang tu. Sekurang-kurang mana? Yakni hak dia dapat sempurnakan, jangan kira suci. Melainkan kalau dia orang yang berhajat kepada bersuci dalam waktu. Satu. Adapun terangkat manik di akhir waktu,
Walaupun qada tadi qada takbiratul ihram atas pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Tapi memang ia tak kadang. Sebab apa? Sebab ia nak mandi, nak siap apa semua, maka ia wajib qada lah. Jelas. Adapun kalau ia suci di akhir waktu, yakni waktu yang boleh jamak, maka dia kena semayang waktu yang sebelumnya. Masalah semayang kita kena qada semayang sebelum ni. Suci di waktu asar, qada waktu zuhur, suci di waktu isyak, qada maghrib. Ini pendapat majoriti para ulama. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat muktamad dalam mazhab Hanbali. Muktamad dalam mazhab Maliki. Pendapat majoriti ulama dalam mazhab Hanafi. Bahkan ini pendapat majoriti ulama di kalangan para sahabat. Jelas. Faslun fi mawaqitis salah. Baik, masalah baru iaitu masalah waktu-waktu solat. Awal waqti dhuhri zawalus syamsi. Awal waktu zuhur iaitu zawalus syamsi. Kita akan timbul persoalan. Soalan dia, kenapa kitab-kitab fiqh dia akan bahas tentang sembahyang zuhur dulu awal-awal? Kenapa tidak bahas sembahyang subuh? Bukankah kita bangun daripada tidur, kita akan sembahyang subuh dulu? Patutnya dahulukan waktu subuh lah. Kata para ulama, antara hikmah kitab-kitab fiqh mendahulukan waktu zuhur pada perbahasan waktu-waktu, kerana solat yang mula-mula Nabi semayang selepas difardukan solat 5 waktu adalah semayang zuhur. Ketika balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, subuh Nabi tak semayang lagi. Nabi start semayang bila? Zuhur. Sebab itu Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama kitab fiqh dia akan bahas tentang waktu zuhur terlebih dahulu. Awal waktu zuhri, awal waktu zuhur, zawalus syamsi. Apa itu zawal? Gelincir matahari. Gelincir matahari. Yang ni benda, daripada tegak kah gerak sikit. Maka ketika itu dihukumkan tegak betul-betul atas kepala. Pak gerak sikit, maka ketika itu masuk dah waktu zuhur. Masalah waktu ni, kalau kita nak dakikkan betul-betul semua, dia akan jadi panjang. Cuma anda tidak berhajatlah untuk panjangkan. Kerana waktu dia ada waktu darurah, dia ada waktu uzur, dia ada waktu ikhtiar, dia ada waktu tahrim, dia ada waktu karahah, dia ada waktu ikhtiar sebut. Ikhtiar sebut dah. Ada waktu fadilah. Dia panjang waktu. Jadi cuma pada waktu ni kita akan ringkaskan sahajalah. Jelah. So. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mithlahu ghayra dhilli al-istiwa. Baik, akhir waktunya, yakni akhir waktu zuhur, masiru, jadi mana? Dhilli, bayang, kulli syai'in mislahu, bayang, sepanjang bayang tu seumpama tu. Ghaira, contoh mana ni, kita pacak tiang. Pacak tiang, masa matahari duduk ni, kah gerak sikit je, bayang tu pak timbul sikit. Maka ketika itu masuk dah waktu zuhur. Bila matahari gerak, bayang ni dia sama panjang dengan objek ni. Sama panjang dengan objek. Contoh kita buat. Ni matahari. Kemudian kita pacak tiang. Tiang ni panjang dia berapa? Katakanlah 2 meter. 2 meter tak? 2 meter. Baik. Maka akan timbul bayang di hadapan. Maka bayang ni akhir waktu dia bila? 2 meter kau. Kalaulah selagi mana bayang yang timbul dengan objek tidak sama panjang, maka ketika itu belum habis waktu. Ghaira, melainkan zilli istiwa. Orang panggil bayang rambang. Bayang rambang buat ni. Sebab kadang-kadang muslim-muslimat ia gini. Sebab kita kena sebab kadang-kadang dia matahari, dia bukan naik betul-betul atas kepala kita. Kadang-kadang dia naik serong sikit. Dia naik kanan ataupun naik belah lek kiri. Jadi kadang-kadang bila dia naik belah lek kanan, walaupun betul-betul dia duduk atas kepala kita, tapi akan ada bayang ke tak? Ada bayang. Bayang tu bayang mana? Dipanggil bayang istiwa. Ataupun orang Malaysia panggil bayang rambang.
maka bayar rambang tu tak boleh kira. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh, objek 2 meter. Masa matahari duduk atas tu, naik, ada bayar rambang. Berapa bayar rambang? Bayar rambang tu katakanlah 30 cm. Maka KG, sekiranya bayang hak timbul ni sudah 2 meter, walaupun sama dah dengan objek, adakah sudah habis waktu zuhur? Tak lagi. Sebab apa? Kerana masih kena tolak bayar rambang dulu. Maksud dia 2 meter 30 cm baru habis waktu zuhur. Tapi learning muslim-muslimat bab ni kita kena buka satu kitab khusus, iaitu kitab tentang ilmu falak. Hari ni kurang orang mengaji ilmu falak. Dia ada satu ulama di tanah Melayu kita, antaranya yang cukup, tanah Melayu lah, bukan Malaysia. Kalau di tanah Malaysia yang cukup berjasa dalam ilmu falak ni, Masya Allah, iaitu Tuan Guru Haji Abdullah Fahmi, Pulau Pinang. Dia Masya Allah, dia antara ulama yang cukup berjasa dalam ilmu falak. Antaranya berjasa juga di Nusantara kita, Nusantara kita berjasa dalam ilmu falak ni, iaitu Haji Sulong. Seorang ulama Fatani yang mati syahid, Haji Sulong. Insya-Allah ana pernah pergi ke surau dia. Haji Sulong ni dia buat takwim. Lain ni kita pakai takwim. Haji Sulong dia ada takwim dia sendiri. Takwim yang dibuat Haji Sulong terpakai sampai sekarang. Haji Sulong ni seorang ulama yang besar, yang kita kena baca sejarah dia. Pejuang yang mana syahid yang tidak ada kuburnya. Kerana dia ditangkap oleh kerajaan Siam, dibuang, dibelah perutnya, dibuang isi perut, diletakkan batu, kemudian ditenggelamkan di antara Pulau Kuching dengan Pulau Tikus. Ini sejarah yang kita kena baca. Tapi takwim yang dia hasilkan ada sampai sekarang dan diguna pakai. Rahimahullahu ta'ala. Baca. Walaha waktu fadilah. Baginya ada waktu fadilah, iaitu benda awal waktunya. Waktu fadilah ni waktu yang lebih. Semayang di waktu tu mendapat kelebihan kerana disuruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda awalnya. Tapi bukan alal itlaq lah. Kita akan tengok ada 2 semayang, iaitu semayang zuhur dan semayang isyak. Ada sebahagian ulama kata afdal kita akhirkan. Namun pada masalah semayang isyak ada khilaf. Semayang zuhur akan ada syarat-syarat. Kayak kita akan tengok. Thumma ikhtiyar ila akhirih. Ni baca je lah. Summa ikhtiyar, kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni, waktu kita boleh pilih. Nak semayang awal ke, nak semayang akhir ke, nak semayang tengah ke. Ila akhirih. Daripada awal waktu sehingga akhir waktu. Atau kita nak pilih. Wa awal waqtil asri. Wa awal waqtil asri idha kharaja waqtu zuhri wa zada qalilan. Idha kharaja waqtu zuhri, jika keluar waktu zuhur. Bila permulaan waktu asar? Idha kharaja waqtu zuhri, keluar waktu zuhur. Bila keluar waktu zuhur, bayang sama panjang dengan objek. Wa zada qalilan, kemudian ditambah sikit. Kalau dalam kitab-kitab Jawi lama, Tok Guru biasa widhabit tambah 1 hum. 1 hum ni orang biasa buat kerja rumah dia tahu lah. Ya, kalau kita ukur meter benda ni, meter rumah tu kan, dia ada 1 inci, bawah 1 inci tu, dalam 1 inci tu ada lagi 1 hum. Maksudnya, mudah sebutnya, habis waktu zuhur, masuk waktu asar lah. Mudah faham gitu, tak buat pening-pening lah. Walaha arba'atu awqatin, baginya ada 4 waktu. Fadilatun awwaluhu, iaitu fadilat, waktu fadilat. Bila waktu fadilat? Awalnya. Wa ikhtiyar, iaitu waktu ikhtiar. Bila? Ila masiri zilli mislain, sekira-kira masir jadi zilli mislain, kepada bayang itu 2 kali ganda. Bayang tadi jadi 2 kali ganda. Ni waktu ikhtiar. Summa jawazun, kemudian waktu jawaz, waktu yang harus, ilal isfirar, jadi kuning langit. Summa karahah, kemudian waktu karahah, ila akhirih, hingga akhir waktu asar. Akhir waktu asar bila? Iaitu masuk waktu garik. Bila masuk waktu garik? Ghurub syams, tenggelamnya matahari. Faham?
Faham? Faham? Beza waktu ikhtiar dengan waktu jawas. Waktu ikhtiar ni dia waktu anda tak ingat, kek kena buka balik. Dalam Taqrirat Sadidah ada disebut. Tak ingat, boleh rujuk situ. Anda lupa dah. Dia ada perbezaan waktu karahah, waktu jawas, waktu ikhtiar. Jelas. وأول وقت المغرب بغروبه. Dan awal waktu maghrib adalah bighurubi, tenggelamnya matahari. Wa yabqa, حتى يغيب الشفق الأحمر. dan kekal waktunya sehingga tenggelamnya syafaqul ahmar. Syafaqul ahmar ni merah langit. Dia syafaq ni ada 3. Syafaqul ahmar, syafaqul asfar, syafaqul abyad. Mula-mula dia ahmar dulu, kemudian asfar, kemudian abyad, kemudian gelap tu langit. Nak tengok learning kita payahlah, kena duduk tepi patah kan nampak. Dia merah, langit, ufuk langit tu merah. Lama sikit dia akan jadi kuning, patrak putih, patrak gelap tu. وهو أول وقت العشاء. Maka dia adalah awal waktu isyak. Apa ya awal waktu isyak? Iaitu syafaqil ahmar tadi. Syafaq ahmar tu, bila tenggelam syafaqul ahmar, yakni jadi syafaqul asfar, ketika itu awal waktu isyak. ولها 3 أوقات. Bagi waktu isyak ni ada 3 waktu. Benda waktul fadilah, iaitu awalnya summa ikhtiar, kemudian waktu ikhtiar. Benda waktu ikhtiar ila sulusil lail, iaitu sulusil lail, wal jawazin ila fajris sadiq. Sebab apa dibezakan ikhtiar dengan jawas? Sebab ada sebahagian ulama kata berakhirnya waktu isyak pertengahan malam. Ada ulama kata sampai subuh, tapi yang muktamad sampai subuh. Yalah. Ada panjang lagi pembahagian waktu. Dia ada waktu uzur, waktu darurat. Hak ni bagiannya kita akan bahas dalam perbahasan yang lain lah. Summal jawaz, kemudian waktu jawaz ila fajri sadiq, sampai ke fajar sadiq. Apa itu fajar sadiq? Wa huwa muntashiru daw'uhu mu'taridan bil ufuq. Fajar sadiq ni benda iaitu muntashiru ni benda dia bukan memancar, dia nak kabum dah. Bukan memancar. Dia memecahkan langit itu. Daw'uhu, memecahkan cahaya itu, memancar cahaya itu. Tak tahu nak terjemah benda, memancar ke nak. Dia ada satu istilah, cuma dipanggil benda. Allah. Memancar lah kita boleh sebut. Memancarnya cahaya. Cahayanya mu'taridan, secara memanjang bil ufuk, pada ufuk. Hak ni kita kalau kita duduk tepi patah, kita akan tengok lah. Mula-mula naik tu pecah merah. Tu fajar sadiq tu. Dia ada fajar sadiq dengan fajar kazik. Fajar kazik ni dia cerah, patut dia gelap mula. Boleh buka Syekh Google lah. وهو أول وقت الصبح. Maka ia awal waktu subuh. Fajar kazik habisnya waktu isyak, dan dia masuk waktu subuh. Faham? Sebab itu orang puan ketika mana dia suci di waktu sahur. Ramai orang bila bulan Ramadan dia akan tanya satu masalah je, Ustaz, hid suci di waktu sahur, boleh tak mandi pas subuh? Sah tak puasa? Kita jawab mudah je, puasa sah. Sebab puasa dia kata syarat sah puasa suci daripada haid, yakni suci daripada mengalir, bukan suci daripada mandi. Namun dia kena ingat waktu sahur waktu isyak. Ketika waktu sahur itu waktu isyak, maka dia wajib segera mandi untuk solat isyak, bukannya untuk sahkan puasa. Masalah qada maghrib tu tak apalah, boleh diakhirkan. Namun solat pada waktunya itu wajib. Yalah. Walaha, dan bagi waktu subuh tadi tu arba'atu awqatin, ada 4 waktu. Waktul fadilah, waktu fadilah. Bila? Awwaluhu, pada awalnya. Summa ikhtiyar, kemudian waktu ikhtiar
ilal isfar. Waktu ikhtiar, yakni kita boleh pilih nak semayang isfar. Isfar ni benda cerah, jadi cerah. Summal jawas, kemudian waktu jawas bila? Ilal humrah, ketika jadi merah. Summal karahah, kemudian waktu karahah. Wa yukrahu, kemudian lepas daripada waktu humrah tu dia dipanggil waktu karahah lah. Gila. Ketika lepas langit jadi merah tu dia jadi waktu karahah. Hak ni kalau bangun waktu subuh pergi tepi pantai, kita akan boleh tengok satu-satu. Anda ingat masa ngaji kecil-kecil dulu, Tok Guru bawa pergi tepi pantai, dia tunjuk satu-satu. Ni fajar sadiq, ni fajar kazib. Kemudian lama sikit, ni waktu isfirar. Ni waktu isfar. Kemudian ni waktu humrah, waktu merah. Ni lepas ni jadi. Hak ni kita kena turun sendiri buat. Tapi gitulah tempoh kuarantin yang keduanya, ada hak mengaji ni duduk Malaysia. Takkan nak terbang mari ke Jordan semata-mata untuk ni. Jordan ni pula nak cari patah mana? Takkan nak pergi Aqabah semata-mata nak buat kerja ni. Tapi kalau nak ilmu, ribuan ringgit itu apalah daya. Baik, sambung. Selesai dah waktu, sekarang ni nak cerita bab baru pula. Bab dia wa yukrahu tasmiyatul maghribi 'asha'an wal 'asha'i 'atamatan. Baik, sekarang ni masalah baru. Masalah dia wa yukrahu dan makruh tasmiyatul maghribi isya. Makruh kita menamakan solat maghrib dengan solat isya. Dan menamakan wal isya atamah, dan menamakan isya sebagai atamah. Ni masalah ni tak berlaku sekarang. Ni masalah ni kerana ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Kerana orang Arab Badui dia namakan isyak sebagai waktu atamah dan juga maghrib sebagai isyak. Maka oleh kerana yang demikian, ada larangan daripada Nabi SAW. Namun walaupun ada larangan, di sana ada Nabi SAW menyebut atamah pada isyak. Maka ulama kata larangan tadi larangan yang makruh, bukan larangan yang haram. Jelas. Hak ni boleh tengok dalam kitab-kitab hadis balik, perbahasan yang panjang. Cuma tidak berlakulah sekarang. Ni masalah orang Arab Badui dulu. Wa yukrahu an-nawmu qablaha wal hadithu ba'daha illa fi khairin aw hajah. Dan makruh naumu qablaha, tidur sebelum isyak. Sebelum isyak makruh tidur. Wal hadis, dan bercakap-cakap ba'daha, selepas isyak. Duk sembang, duk cakap bab bola, apa tak lagi tengok bola. Illa, melainkan fi khairin, melainkan pada kebaikan, au hajatin. Jadi tengok movie tu tak boleh juga. Illa, melainkan fi khairin, melainkan kepada kebaikan, au hajatin, ataupun barang berhajat. Contoh meeting waktu lain memang tak ada, boleh meeting lepas isyak je, maka tak ada masalah. Ataupun khair, benda baik, buat pengajian lepas isyak, awak-awak tak ada masalah, benda baik jelah. Adapun nak sembang saja-saja apa semua, hak tu sebahagian ulama kata makruh. Sebab apa? Sebab ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi suruh lepas isyak ni, syarat suruh kita tidur. Sebab apa tidur? Supaya kadang subuh boleh bangun awak untuk tahajud. Wa afdalul a'mali as-salatu awwal waqti. Ni masuk masalah baru pula. Ini nak cerita benda afdalul a'mal, seafdal a'mal as-salatu, sembahyang. Yes, hak paling afdal dalam banyak-banyak amalan kita ni, sedekah ke, puasa ke, haji ke apa, hak paling afdalnya adalah sembahyang. Dan seafdal sembahyang pada awal waktu. Jangan nampak tak muslim-muslimat? Dia seafdal ibadah sembahyang. Seafdal sembahyang pada awal waktu. Melainkan ada yang diistisnakan. Kayak gini, ya kasbuk. Ni ya kasbuk. Lagi ya kasbuk lagi depan. Ada yang diistisnakan kita sembahyang di awal waktu. Tidak afdal di awal waktu. Afdal kita akhirkan. Kayak ya kasbuk. Wa yahsulu dhalika bi an yashtaghala bi asbabi shalah hina dakhala al-waqtu. Dan hasil demikian afdal, keafdalan di awal waktu tadi terhasil bi an yashtaghala, sekira-kira dia mensyaghalkan, menyibukkan diri dia bi asbabi shalah, dengan sebab-sebab sembahyang,
hina dakhala al-waqti, ketika mana masuknya waktu. Masuk kan bila masuk waktu, dia pun mandi. Mandi untuk mana? Mandi untuk semayang. Ataupun dia berwuduk, ataupun dia berjalan ke masjid, ataupun dia menunggu imam, menunggu Jumaat. Ni semuanya adalah perbuatan-perbuatan semayang. Sebab-sebab nak semayang. Maka ketika itu dapat dah dia pahala awal waktu. Bukanlah maksud bila berat masuk waktu, takbiratul ihram. Tak. Boleh dia buat kerja-kerja lain dan dia dapat pahala di awal waktu. Jelas. ويسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر في الحر. Baik, ni masalah baru. Masalah dia sekarang ni dia nak cerita masalah ada benda-benda kita boleh takhirkan. Kita takhirkan bukannya pada awal waktu. Dia kata ada dua. Mudah kita sebut lalu. Ada pendapat ulama, ada dua waktu yang boleh kita takhirkan. Pertama, hak kita takhirkan iaitu semayang zuhur. Bila semayang zuhur tadi dia takhirkan pada musim panah di negara panah untuk dia melakukan salat berjemaah di masjid, hal keadaan masjid tadi jauh daripada rumah dia. Syarat dia di musim panah di negara panah untuk semayang berjemaah di masjid. Sekiranya nak semayang seorang ataupun hak tu dak afdal. Kalau musim sejuk dak jadi. Faham? Hak ni untuk semayang zuhur. Adapun semayang isyak, ulama berkhilaf pendapat. Ada ulama kata afdal semayang 1/3 malam. Sebab di sana Nabi SAW semayang 1/3 malam dan Nabi pernah sebut kalaulah dak menyusahkan umat aku akan suruh semayang 1/3 malam. Tapi di sana ada pendapat yang kata awal waktu. Jelas. Masalah isyak memang berlaku khilaf. Adapun zuhur memang afdal dilewatkan sedikit dengan cukup 4 syarat. Wa yusannu 1/3 malam gini. Ya, 1/3 malam bukan ikut waktu. Dia kena kira. Contoh, kita malam ni pukul apa? Pukul 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pukul 4 subuh. Ini 4. Kat pukul 5 lah kita letak 4. Baik. 1/3 bagi 3. 9 bagi 3. 3 jam. Betul? 3 jam. Jadi bila 3 jam, maknanya isyak ku apa isyak? 1/3 malam. 7, 8, 9. Pukul 9. Itulah. ويسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر في الحر. Dan sunat mengakhirkan daripada awal waktu kerana bersejuk. Ni benda ni bizuhri, bersejuk di waktu zuhur. Apa? Waktu zuhur kan waktu panah. Bila? Fi hari, ketika panah. Bila di hari, di negara panah. Ketika musim panah, di negara panah. Kalaulah musim sejuk, tak jadi. Bagi siapa? Liman yusalli jama'atan fil mawdi'in ba'in. Bagi orang hak nak semayang jemaah. Kalau nak semayang seorang, tak jadi. Lepas tu syarat dia daripada rumah dia ke masjid jauh. Jauh tadi bukanlah jauh dua marhalah. So qada merasa bahang panah hari. Pada bila dia nak takhirkan? Yusannu takhir, sampai bila dia nak takhirkan tu? Ila husuliz zilli, sehingga terhasilnya bayang. Maksud dia supaya KG bila dia nak pergi ke masjid tu, dia boleh berteduh dah dengan bayang-bayang tersebut. Sebab tu kalau kita sini kadang-kadang 30 minit lewat supaya tak tergopoh. Faham? Waliman tayaqqana as-sutrah akhir al-waqti. Ni masalah baru. Masalah benda sunat juga orang untuk mengakhirkan waktu, mentakhirkan semayang. Maknanya tak sunat dia semayang di awal waktu. Sunat dia mengakhirkan liman tayaqqana, siapa hak yakin. Yakin benda ni tayaqqana as-sutrah, datangnya sutrah, pakaian. Akhiril waktu, pada akhir waktu. Ni masalah benda. Orang hak tak ada pakaian. Contoh, mandi sungai. Pakaian letak atas kereta. Tiba-tiba habis pakaian kena curi belaka.
tinggal-tinggal suara dalam. Maka dia pun telefon kawan dia, minta atas pakaian. Kawan dia kata boleh sejam dia baru sampai. Maka ketika itu dah awal waktu sembahyang, tengah waktu ataupun akhir waktu. Maka apa hukum? Sunat ditakhirkan. Tayaqqana, yakin. Waham kayak gini akabah. ولمن تيقن الجماعة آخره. Ataupun sunat juga mengakhirkan bagi siapa hak yakin boleh jemaah di akhirnya. Kalau dia semayang seorang, dia awal waktu semayang seorang. Tapi kalau semayang di akhir waktu, boleh jemaah. Maka ketika itu dia tunggu. وكذا لو ظنها ولم يفحش التأخير. Wakaza, dan begitulah lau zanna, sekiranya dia zan benda ni, zan datangnya jemaah ataupun datangnya pakaian, tapi dengan syarat walam yafhushi ta'khiru, sekira-kira dok kejinya akhir tadi. Maksudnya kalau dia tunggu pakaian ataupun dia tunggu jemaah, dan bolehlah jemaah, tapi dan akhir sangat ada waktu, maka ketika itu tak memada. Walil ghaimi وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات. Baik. Dan sunat juga dia mengakhirkan waktu lil ghaimi, kerana awan. Ghaim ni awan. Hatta yatayaqqana al-waqtu, sehingga yakin masuk waktu. Sebab kan kita belajar tadi, masuk waktu apa semua ni kan melihat pada matahari. Jadi berawan, dah nampak matahari. Jadi maka ketika itu dia tunggu untuk yakin masuk waktu. Lama tunggu, ni masuk waktu dah ni. Atau hatta yakhafal fawat, ataupun hingga dia ni takut lupa waktu. Maksud mana? Dia tunggu, lama dah ni, habis waktu kan, dia pun sembahyang. Faham tak? Waman. Ini masalah baru pula ni. Masalah baru. Waman صلى ركعة في الوقت فهي أداء أو دونها فقضاء ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها خارجه. Baik. Waman salla rak'atan, bagi siapa hak sembahyang surakaat fil waqti, pada waktunya, fahiya ada, maka sembahyang tadi dihukumkan tunai. Ini masalah benda. Dia sembahyang di akhir waktu, kemudian dia takbiratul ihram, naik rakaat kedua tu, dah mulai orang sembahyang, orang bangsa. Nampak tak masalah? Maka ketika itu sembahyang dia ni qada ke tunai? Ulama kata tunai. Sebab apa? Man adraka rak'atan fi salah Man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Yalah, ni hadis Nabi. Siapa hak dapat serakaat daripada semayang, maka dia dapat semayang tu. Maka semayang dia tunai. Tapi kalau dang serakaat, tengah rakaat orang bangsa, maka dia kata audunaha, ataupun kurang daripada ni, tengah rakaat orang bangsa, maka semayang tadi faqada, maka semayang dia qada. Tapi dia kena teruskan tetap teruskan. Cuma semayang tadi jadi qada ke jadi tunai, tu je. Yalah. Wa yahrumu, dan haram ta'khiruha, mengakhirkannya semayang, ila an yaqa'a ba'daha kharijahu, dan haram mentakhirkannya semayang hingga jatuh, yaqa'a jatuh, ba'daha sebahagian daripada semayang, kharijuhu, keluar daripada waktu ni. Jelas tak? Tapi kalaulah adanya sebab tadi pula sebab yang dimaafkan oleh syarak, maka ulama kata dimaafkan. Jelas. Faslun wa man jahila al-waqta, ni kita sambung petang ni. Wallahu a'lam. Kalau sebab yang dimaafkan Tidur, terlupa. Yalah, Allah a'lam. Soalan kita jawab petang ni. Semua soalan kita akan jawab di waktu petang ini. Wallahu a'lam.